Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Amirah binti Muhammad Hanafi. Nombor metrik 1180781. Saya daripada KME 3. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk saya iaitu Elliott Wave. Isi kandungan untuk buku ini adalah pengenalan Elliott Wave, market fractal dan juga wave degree, kaitan Fibonacci dan Elliott Wave, peraturan Elliott Wave. Kemudian kita akan masuk kepada bahagian kedua iaitu Elliott Wave Correction, yang mana mempunyai zigzag pattern, flag pattern. Di dalamnya terdapat 3 jenis iaitu regular, running dan expanded. Correction yang ketiga adalah triangle pattern. Di dalamnya terdapat 4 iaitu ascending, descending, contracting dan juga expanding. Seterusnya, correction pattern adalah double tree pattern, triple tree pattern, diagonal pattern yang mana di dalamnya terdapat leading, diagonal dan juga ending diagonal. Kemudian kesimpulan dan juga rujukan. Okey, pengenalan Elliott Wave. Okey, Elliott Wave ini diperkenalkan oleh Ralph Nelson Elliott dan sebenarnya beliau merupakan seorang jurutera dan pada satu ketika beliau telah jatuh sakit, maka beliau telah menghabiskan masanya dengan melakukan analisa terhadap harga-harga saham, terutamanya daripada indeks Dow Jones. Dan beliau berpendapat bahawa di dalam setiap gelombang akan mempunyai gelombang yang kecil, yang mana setiap tindakan pasti akan mempunyai tindak balas. Dan beliau juga mengatakan bahawa masa tidak akan beri kesan kepada pasaran saham kerana apa yang mengubahnya hanyalah pergerakan atau gelombang kecil yang berada di dalam gelombang yang besar. Di dalam Elliott Wave, kita mempunyai 5 wave yang dikenali sebagai motif wave dan juga kita ada mempunyai 3 wave yang dikenali sebagai impulse wave. Motif wave adalah wave 1, 2, 3, 4 dan 5. Manakala impulse wave adalah wave A, B dan C. Dan motif wave adalah wave yang mengikut arah trend market. Manakala untuk impulse wave adalah wave yang bertentangan dengan trend arah market. Okey. Jika kita melihat Elliott Wave pada time frame yang lebih besar, sebenarnya Elliott Wave ini mempunyai gelombang yang kecil dalam gelombang yang besar. Seperti gambar di muka surat 12 ini, di dalam setiap gelombang, setiap wave, Elliott Wave akan mempunyai sub wave.
nanti kita akan bincangkan di belakang. Kemudian market fractal dan juga wave degree. Market fractal adalah bermaksud di dalam setiap wave akan mempunyai subwave. Bermakna setiap wave akan berulang-ulang setiap kali berlakunya wave, elliott wave ini. Dan elliott wave ini akan dijumpai di semua time frame. Tidak kira sama ada time frame hourly, weekly ataupun daily ataupun monthly, kita akan menjumpai elliott wave ini. Dan wave degree adalah paras kenaikan ataupun keturunan daripada wave-wave di dalam elliott wave. Seperti gambar ini, kita dapat lihat bahawa di dalam wave 1 mempunyai 5 subwave. Di dalam wave 2 mempunyai 2 subwave. 3 subwave iaitu A, B, C. Yang mana untuk wave yang mengikut trend iaitu wave 1, wave 3 dan wave 6 akan mempunyai 5 subwave di dalamnya. Akan tetapi untuk wave yang tidak mengikuti trend akan mempunyai 3 subwave iaitu wave 2, wave 4. Dia akan mempunyai 3 subwave iaitu A, B, C. Tetapi untuk corrective, bahagian corrective wave, dia terbalik dengan bahagian motif wave. Yang mana wave A iaitu berlawanan dengan arah wave, arah market wave, dia mempunyai 5 subwave. Untuk wave B yang mana mengikut trend market, dia mempunyai 3 subwave iaitu A, B, C. Manakala untuk wave C yang mana tidak mengikuti market arah trend, dia mempunyai 5 subwave. Okay, kaitan Fibonacci dan juga elliott wave. Fibonacci, nombor-nombor Fibonacci adalah seperti kosong, dia bermula dengan kosong. Nombor yang keduanya adalah 1 dan nombor seterusnya adalah hasil tambah daripada nombor yang pertama dan juga nombor yang kedua, iaitu 0 tambah 1 bersamaan 1. Jadi nombor ketiga adalah 1. Dan juga untuk nombor-nombor yang berikutnya adalah hasil tambah daripada nombor-nombor yang sebelumnya, iaitu 2 tambah 1 akan menjadi 3, 3 tambah 2 akan menjadi 5, 5 tambah 3 akan menjadi 8 sehinggalah seterusnya. Dan di dalam nombor-nombor Fibonacci ini kita mempunyai golden ratio. Golden ratio ini adalah hasil bahagi daripada nombor Fibonacci daripada nombor sebelumnya. Contohnya seperti nombor 233 dibahagikan dengan 144. 233 dan 144 ini adalah nombor Fibonacci. Apabila dibahagikan, kita akan dapat nilai 1.618, yang mana 1.618 ini adalah nombor golden ratio untuk daripada Fibonacci. Dan nombor-nombor golden ratio ini akan digunakan untuk menentukan paras setiap elliott wave itu. Ini adalah contoh-contoh yang digunakan di dalam elliott wave. Contohnya seperti wave 3 akan bergerak dalam 161.8% daripada wave 1. Jika kita menggunakan Fibonacci retracement di dalam trading view, kita akan
mengetahui paras wave 3 di mana. Dan juga dia untuk wave 4 dia akan retrace dalam 14.6% hingga ke 23.6% ataupun 38.2% daripada wave 3. Kita akan dapat nilai ini jika kita menggunakan Fibonacci retracement daripada trending wave. Begitu juga dengan wave 2 yang tadi. Tapi nilai-nilai ini adalah tidak semestinya berlaku. Maksudnya tidak semestinya tepat pada nilai-nilai ini. Dia mungkin akan terlebih ataupun terkurang daripada nilai-nilai ini. Dan ia masih dikira sebagai Elliott wave. Okay, untuk peraturan Elliott wave. Elliott wave untuk wave kedua mestilah tidak turun melebihi wave 1. Maksudnya tidak turun melebihi permulaan wave 1. Dan wave 3 mestilah naik melebihi paras wave 1 dan wave 3 ni tidak boleh menjadi wave yang terpendek. Dan untuk wave keempat, dia mestilah turun tidak melebihi kenaikan paras wave 1 seperti di dalam gambar ini. Dan wave 5 mestilah naik melebihi wave 3. Dan selepas berlakunya wave 5 ini, maka akan berlakulah corrective iaitu ABC. Okey, kemudian kita akan masuk ke bahagian corrective. Okey, zigzag pattern. Okey, untuk zigzag pattern, dia adalah pergerakan wave ataupun market yang bertentangan dengan arah market atau impulse wave. Yang mana dia adalah dalam keadaan menurun. Seperti gambar di muka surat 23. Okey, ketika dalam fasa corrective wave ini, biasanya akan berlakunya chart pattern dan kita dapat gunakan untuk meramal pergerakan market akan datang. Sebagai contoh, dapat kita ketahui bila pergerakan corrective tersebut akan tamat dan bila market akan bersambung bergerak di dalam impulse wave. Okey, jadi untuk berlakunya zigzag pattern di dalam Elliott wave, peraturannya adalah dia mempunyai subwave 535 di dalam wave ABC. Bermaksud dalam wave A ada 5 subwave, dalam wave B akan mempunyai 3 subwave dan di dalam wave C akan mempunyai 5 subwave. Dan wave A dan wave C selalunya akan mempunyai jarak yang sama. Dan corrective zigzag ni biasanya berlaku di wave kedua. Okey, seterusnya. Untuk flat pattern, untuk flat pattern, corrective pattern flat ini dilabel sebagai ABC walaupun ia dilabel sebagai zigzag, tapi mereka agak berbeza sedikit daripada subwave untuk pattern zigzag. Okey, untuk pattern flat pattern ni dia adalah bergerak secara selari. Maafkan saya. Okey. Untuk zigzag tadi kita mempunyai subwave 535. Tapi untuk flat pattern ni kita mempunyai subwave 335 di dalam pergerakan A, B dan C tadi. Dan untuk flat pattern ini kita mempunyai 3 jenis flat pattern, iaitu regular flat, running flat dan juga expanded flat.
Jadi untuk regular flat, ia adalah bergerak secara dalam keadaan selari. Jadi untuk peraturan regular flat tadi, wave C kebiasaannya adalah sama panjang seperti wave A. Dan untuk subwave C adalah, subwave untuk C adalah 5 wave. Dan kebiasaan kesemua wave ini akan retrace hingga 50% daripada pergerakan wave sebelumnya. Contoh, jika ia berlaku di wave 4, jadi boleh jangkakan bahawa ia mungkin akan retrace sehingga 50% daripada pergerakan wave ketiga. Dan wave B biasanya akan tamat hampir dengan permulaan wave A, iaitu 90% daripada wave B. Sebab regular pattern ini adalah bergerak dalam keadaan selari. Okay, jenis kedua untuk flat pattern adalah running. Okay, untuk running pattern dia lebih kurang sama dengan regular tadi, cuma dia adalah bergerak dalam keadaan menaik. Walaupun di dalam keadaan selari, tapi di dalam keadaan menaik. Seperti dalam gambar ini. Okay, running flat ini juga mempunyai subwave yang sama seperti regular flat tadi, iaitu 335. Okey, perbezaannya dengan regular flat adalah running flat ini ialah pada wave B-nya, yang mana di wave B ini running flat pattern akan bergerak melebihi wave A dan akan bergerak melebihi permulaan wave A, dan jarak wave B ke wave C adalah sama dengan permulaan wave A hingga penghujung wave A. Daripada permulaan wave A hingga hujung wave A adalah sama dengan daripada wave B ke wave C. Okey, untuk peraturan running flat tadi, running flat akan mempunyai subwave 335 sama seperti regular flat, dan juga ia akan sama untuk expanded flat pattern yang akan kita bincangkan nanti. Okay, untuk wave B akan bergerak melebihi permulaan wave A seperti yang saya beritahu tadi. Jarak C biasanya sama dengan wave A sebab dia adalah selari tapi dalam keadaan menaik. Okey. Running flat pattern ini boleh berlaku sama ada secara uptrend ataupun downtrend. Okey, jika berlaku secara uptrend, wave C akan berakhir dengan lower high. Manakala jika berlaku secara downtrend, wave C akan berakhir dengan lower low seperti dalam gambar tadi. Okey, untuk pattern yang ketiga untuk flat pattern adalah expanded. Okey, expanded ini boleh berlaku sama ada dalam keadaan uptrend ataupun dalam keadaan downtrend, dan dia punya subwave adalah masih lagi 335. Cuma apa yang membezakannya adalah running flat ini mempunyai jarak wave B ke wave C adalah lebih besar daripada jarak wave B kepada wave A. Maknanya seperti kita tengok dalam gambar ni, semakin lama wave ini akan semakin membesar.
Okey, ini adalah peraturan untuk expanded flight pattern tadi, iaitu wave B mestilah bergerak melebihi paras permulaan wave A, wave C mestilah bergerak melebihi paras kenaikan atau penurunan wave C. Jarak wave A ke wave B adalah lebih kecil berbanding jarak wave B ke wave C. Seperti yang saya beritahu tadi, kerana semakin lama wave ini akan semakin membesar. Okey, untuk triangle pattern adalah corrective wave, salah satu corrective wave, ya, dan triangle pattern ini berlaku apabila volume dan juga liquidity berkurangan di dalam market, dan ia merupakan satu pergerakan sideways atau correction. Okay, ia mempunyai 5 pergerakan yang dilabel sebagai A, B, C, D dan juga E. Dan di dalam setiap pergerakan, 5 pergerakan ini, dia akan mempunyai 3 subwave, iaitu tiga subwave dalam wave A, 3 subwave dalam wave B, 3 subwave dalam wave C, 3 subwave di dalam wave D dan 3 subwave di dalam wave E. Bermaksud akan mempunyai 25 mempunyai 15 subwave di dalam 5 pergerakan ini. Dan triangle pattern ini kebiasaannya akan berlaku di wave B ataupun wave 4. Dan untuk triangle pattern ini, dia mempunyai 4 jenis, iaitu ascending triangle, descending triangle, contracting triangle dan juga expanding triangle. Okey, untuk ascending triangle, kita dapat lihat dia dalam keadaan uptrend. Jika kita melihat gambar darjah ini, dia dalam keadaan semakin meningkat. Untuk wave B dan wave B, dia akan mempunyai wave D dan juga wave D, dia akan mempunyai level yang sama. Jadi kita lihat, dia adalah straight line. B dan D adalah kenaikannya adalah yang sama, dia adalah support. Dan untuk wave A, wave C dan wave E, kita akan nampak dia semakin lama semakin meningkat. Wave C akan lebih tinggi daripada wave A, wave E akan lebih tinggi daripada wave C. Dan untuk descending triangle, dia adalah terbalik daripada ascending triangle. Jika kita lihat wave B dan wave D adalah di bawah, manakala untuk ascending triangle, wave B dan wave D adalah di atas. Untuk wave B dan wave D masih sama, dia mempunyai paras yang sama. Akan tetapi wave A, wave C dan wave E akan mempunyai ketinggian yang semakin lama semakin menurun. Seperti kita lihat di dalam gambar ini, wave C akan mempunyai lebih rendah daripada wave A, dan wave E akan turun lebih rendah daripada wave C. Okey, untuk jenis yang ketiga adalah contracting triangle. Okey, seperti kita lihat di sini, dia boleh berlaku apabila uptrend dan juga downtrend. Apa yang membezakannya adalah untuk contracting ni, semakin lama wave dia akan semakin mengecil, dan seperti sebelum ini, wave B dan wave D adalah selari, akan tetapi untuk contracting triangle, wave B dan wave D tidak selari. Wave A, C dan E juga tidak selari. Wave D akan turun melebihi daripada wave B, manakala untuk wave C, dia akan lebih tinggi daripada wave A, dan wave E akan lebih tinggi daripada wave C jika dia dalam keadaan uptrend. Jika dia dalam keadaan downtrend, dia adalah berbalik.
Okay, untuk expanding triangle jika kita lihat dia adalah sama dengan contracting triangle. Yang membezakannya adalah semakin lama wave-nya akan semakin membesar. Yang mana kita lihat wave ini akan mencampah sama ada dalam downtrend ataupun uptrend. Okay, untuk double tree pattern. Okay, untuk double tree pattern, dia adalah menggabungkan antara dua pattern. Okay, dia ada untuk double tree pattern dia mempunyai 3 pergerakan iaitu W, X dan juga Y. Double tree pattern ini dia menggabungkan dua pattern seperti kita lihat di dalam gambar. Double tree pattern ini menggabungkan flat pattern dan juga zigzag pattern. Di dalam wave W kita mempunyai flat pattern dan di dalam wave kita mempunyai zigzag pattern. Wave X ini digabungkan flat pattern dengan zigzag pattern. Okay, untuk triple tree pattern, dia adalah lebih kurang sama dengan double tree pattern. Cuma yang membezakannya adalah triple tree pattern ini dia menggabungkan 3 pattern dan jika double tree pattern tadi dia mempunyai 3 pergerakan iaitu W, X dan Y. Tetapi untuk triple tree pattern kita mempunyai 5 pergerakan iaitu W, X, Y, X dan Z. Seperti kita lihat wave W adalah flat pattern, wave Y adalah double tree pattern, wave Z adalah zigzag pattern. Jadi untuk triple tree pattern ini dia adalah menggabungkan 3 pattern. Fungsi wave X adalah masih sama iaitu dia menggabungkan antara 2 pattern. Seperti kita lihat di sini wave X yang pertama menggabungkan flat pattern dengan double tree pattern. Manakala X yang kedua menggabungkan double tree pattern bersama zigzag pattern. Okey. Untuk pattern yang terakhir adalah diagonal pattern. Okey, diagonal pattern ini dia mempunyai dua jenis iaitu leading diagonal dan juga ending diagonal. Dan kedua-dua pattern ini iaitu leading diagonal dan juga ending diagonal agak unik kerana dia melanggar peraturan elite wave iaitu wave keempatnya boleh membuat retracement sehingga memasuki kawasan wave 1 yang mana sepatutnya peraturan elite wave adalah wave 4 tidak boleh membuat retracement melebihi wave 1 tapi untuk diagonal pattern dia melanggar peraturan itu. Okey, untuk diagonal pattern kita mempunyai dia mempunyai 5 pergerakan dan di dalam setiap pergerakan itu dia mempunyai subwave iaitu sama ada subwave 5-3-5-3-5 ataupun 3-3-3-3-3. Okey. Okay, untuk leading diagonal ni dia mempunyai dua jenis iaitu expanding diagonal dan juga contracting diagonal. Dan leading diagonal ini dia dipanggil leading diagonal kerana dia berlaku pada wave 1 ataupun wave 2 saja. Dia berlaku di hadapan. Kerana itu dia dipanggil sebagai leading diagonal.
Okey, untuk expanding diagonal, jika kita lihat dia expanding diagonal ini semakin lama mempunyai wave yang semakin besar. Jika kita lihat wave 1, wave 2 adalah lebih kecil daripada wave 4. Jika kita lihat daripada gambar ini, semakin lama wave dia adalah semakin membesar. Okay, untuk jenis kedua diagonal adalah, untuk jenis kedua leading diagonal adalah contracting diagonal. Betul. Okey, untuk contracting diagonal dia adalah bertentangan dengan expanding diagonal kerana contracting diagonal dia berlaku di mana kita lihat dia semakin lama semakin mengecil. Wave dia semakin mengecil. Jika kita lihat wave 2 adalah lebih besar daripada wave 4. Dia lebih besar daripada wave 4. Dan dia masih lagi sama berlaku di wave 1 ataupun wave A kerana dia adalah masih di dalam jenis apa kita panggil leading diagonal. Okay, untuk ending diagonal dia adalah berlawanan dengan leading diagonal kerana ending diagonal ini dia berlaku di wave 5 ataupun wave C. Untuk leading diagonal tadi dia berlaku di wave A ataupun wave 1. Okey. Jadi ending diagonal ini dipanggil ending diagonal kerana dia berlaku pada pengakhiran wave. Okey. Ini yang saya maksudkan adalah dia berlaku pada wave 5. Dan untuk ending diagonal ini dia boleh berlaku sama ada di dalam keadaan downtrend ataupun boleh berlaku dalam keadaan uptrend. Okey, ini adalah contoh daripada company MyEG yang mana selepas berlakunya diagonal akan berlaku satu kejatuhan yang besar. Ini adalah contoh ending diagonal yang berlaku pada wave kelima. Okey, lepasnya berlakunya diagonal, ini adalah contoh ending diagonal akan berlaku satu kejatuhan yang sangat besar. Tapi kejatuhan ini adalah untuk seketika sahaja dan dia akan kembali kepada bentuk asal, kepada trend asal. Jadi kesimpulannya daripada elite wave ini, saya dapat simpulkan bahawa untuk kita mengetahui di mana berlakunya elite wave, kita mestilah melihat pada time frame yang lebih besar dahulu iaitu monthly ataupun weekly untuk mengenal pasti di mana berlakunya elite wave. Kerana di dalam setiap elite wave yang di dalam time frame yang lebih besar untuk elite wave akan berlakunya subwave di dalamnya, maka kita akan dapat mengenal pasti di mana berlakunya elite wave. Selepas kita dapat mengenal pasti di mana berlakunya elite wave, kita akan menggunakan time frame yang lebih kecil untuk membuat entry. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.